Baik saudara, N5 diteruskan dengan lintas langsung negeri-negeri. Kita mulakan dengan perkembangan dari Sabah. Sudah bersedia di sana Konstantin Pahlawan. Silakan Konstantin. Terima kasih Nurul Hidayah. Salam sejahtera. Kerajaan Negeri Sabah mahu keupayaan pasukan keselamatan yang menjaga perairan negeri ini dipertingkat. Langkah itu penting untuk memastikan keselamatan awam dan negeri bebas daripada sebarang ancaman jenayah rentas sempadan, terutama penculikan pada masa akan datang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Haji Abdal berkata semua pihak perlu melihat kepada pelbagai pilihan yang ada dalam era teknologi digital seperti teknologi pengawasan untuk mengganti atau menambah baik aset-aset strategik dan persenjataan sedia ada yang sudah lapuk. Katanya, isu keselamatan di Sabah merupakan perkara yang serius dan tidak boleh dipandang mudah kerana ia bukan sahaja boleh mengancam rakyat, malah negara serta menjejaskan pembangunan ekonomi dan pelaburan terutama di pantai timur Sabah. Beliau menyatakan perkara ini dalam seminar isu keselamatan tempatan dan serantau mengenal pasti masalah teras dan prospek penyelesaian di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Hashim Paijan. Datuk Muhammad Shafie berkata walaupun pelbagai langkah diambil kerajaan negeri dan persekutuan termasuk memperuntukkan aset-aset keselamatan untuk memastikan keselamatan Sabah, namun usaha tersebut masih tidak mencukupi atas faktor keluasan fizikal, keterbatasan sumber dan pemberontakan berterusan di Filipina yang di luar kawalan negara. Dianggarkan 150 peserta terdiri daripada pegawai polis dan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, pertubuhan bukan kerajaan dan syarikat swasta menghadiri seminar sehari anjuran Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS dan Konrad Adenauer Schifftank Malaysia. 4 kes Japanese encephalitis JE direkodkan di Sabah. Ini termasuk kes terbaru membabitkan seorang lelaki berusia 21 tahun dari Tambunan yang disahkan dijangkiti JE. Sebelum ini, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah menerima satu notifikasi pesakit yang disyaki dijangkiti JE di Kampung Lubong, Tambunan. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Frankie Poon Min Fung berkata, lelaki itu yang dimasukkan ke Hospital Keningau pada 8 Julai lalu bagaimanapun dilaporkan stabil. He has been treated and I heard he's doing well, isn't it? I saw he's doing well now, getting better. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Datuk Dr. Christina Rundi berkata, 4 kes JE yang direkodkan di Sabah setakat ini masing-masing melibatkan satu kes di Kota Kinabalu, Ranau, Papar dan Tambunan. Walaupun JE merupakan penyakit endemik, pihak Jabatan Kesihatan Negeri memandang serius isu ini dan bertindak segera bersama-sama Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri untuk melakukan siasatan terhadap haiwan berkenaan di kawasan terbabit. Khinsir dan burung liar ialah pembawa bagi virus ini dan boleh disebar kepada manusia melalui gigitan nyamuk Culex. Bagaimanapun, transmisi jangkitan tidak boleh berlaku daripada seorang individu kepada individu lain. Tahun lalu, sebanyak 5 kes JE direkodkan di Sabah. Penambahan 13 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Sabah daripada 60 kepada 73 kerusi yang diluluskan Dewan Rakyat semalam mampu memberi perkhidmatan lebih adil kepada rakyat di negeri ini. Pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi persempadanan semula kawasan pilihan raya Sabah itu akan meningkatkan tumpuan wakil rakyat terhadap isu-isu rakyat. Menurut anggota Dewan Undangan Negeri Adun Luyang Pung Jinza, Sabah yang luas dengan taburan penduduk sederhana sememangnya memerlukan penambahan kerusi untuk merancang pembangunan dan mentadbir kawasan berkenaan secara lebih cekap dan berkesan demi manfaat rakyat. Penambahan kerusi ini adalah tepat masa kerana Sabah ini memang sememangnya seperti mana kita semua yang tahu, dia adalah sangat besar dan dia perlukan kerusi yang bertapahan dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri untuk memberi perkhidmatan yang baik. Pung yang juga Menteri Belia dan Sukan Sabah ditemui pemberita RTM selepas membuat tinjauan mesra di Pasar Lidu Penampang. Menerusi persempadanan baharu, DUN Sabah mendapat 13 kerusi tambahan iaitu Bengkoka, Manggaris, Pintasan, Pantai Dalit, Darau, Tanjung Dumpil, Dambai, Tulit, Telupit, Sungai Manila, Lamag, Segama dan Kukusan.
Sementara itu, penambahan 13 kerusi DUN Sabah termasuk satu kawasan di Parlimen Kalabakan iaitu DUN Kukusan mendapat reaksi positif para pemimpin dan rakyat di Tawau. Menurut Adun Tanjung Batu Datuk Hajah Hamisa Samad, persempadanan semula kawasan pilihan raya bagi Sabah khususnya melibatkan Parlimen Kalabakan yang luas akan membolehkan wakil rakyat memberi tumpuan khusus kepada permasalahan rakyat di kawasan DUN berkenaan walaupun jauh atau luas. Tiba masa sudah di mana pengundi kita sudah bertambah dan kawasan kita pun membesar. Jadi dengan adanya persempadanan baru ni wakil-wakil rakyat di kawasan dapat fokus secara langsung kepada kawasan. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menyaksikan keberangkatan 64 jemaah haji Tawau di lapangan terbang Tawau. Sementara itu, beberapa penduduk kukusan yang ditemui menyambut baik pewujudan DUN baru itu. Dengan adanya penubuhan DUN yang baru ni, iaitu di kukusan ni, merancangkan lagi pembangunan di sekitar tersebut supaya kita semua penduduk ataupun orang-orang yang di kawasan kukusan tadi dapat menikmati pembangunan yang lebih cepat lagi. Ini merupakan salah satu usaha yang baik bagi kawasan kukusan sendiri. Sebab apa? Bila kita ada YB yang menjaga kawasan kukusan itu sendiri, YB tersebut akan mendengar ataupun lebih dekat kepada rakyat. Selain DUN Kukusan, penambahan 13 kerusi DUN Sabah turut akan menyaksikan pewujudan DUN Bingkoka, Manggaris, Pintasan, Pantai Dalit, Darau, Tanjung Dumpil, Dambai, Tulit, Telupit, Sungai Manila, Lamag dan Segama. Kumpulan pertama seramai 150 jemaah haji dari Sabah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur awal pagi tadi. Rombongan yang terdiri daripada 69 jemaah lelaki dan 81 jemaah wanita itu kemudiannya meneruskan penerbangan ke Tanah Suci dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur menerusi penerbangan MH8128 pada 9.15 pagi dan tiba di Jeddah pada 12.55 tengah hari waktu Arab Saudi. Terdahulu ketika menyampaikan ucapan selamat berangkat kepada jemaah haji Sabah di Kompleks Tabung Haji Sembulan Kota Kinabalu, yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin berharap jemaah memanfaat sepenuhnya peluang selaku tetamu Allah dengan melakukan ibadah wajib dan sunat dengan sempurna. Selain itu, jemaah juga diingatkan agar sentiasa menjaga kesihatan dan disiplin semasa berada di Tanah Suci Mekah serta berhubung dengan para petugas tabung haji untuk mendapatkan sebarang maklumat terkini mengenai ibadah haji. Dalam majlis ini, Tun Johar dan isteri, Tuan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni, turut menyampaikan sumbangan Yayasan Nur Jauhar kepada jemaah. Rombongan pertama jemaah haji Sabah ini kemudiannya dibawa ke Terminal 1 KKIA sebelum menaiki penerbangan KT-29S pada 3.15 pagi. Sementara itu, tabung haji dalam satu kenyataan memaklumkan 5 lagi penerbangan akan menyusul selepas ini melibatkan 1,384 jemaah dari Sabah yang terpilih untuk menunaikan rukun Islam kelima tahun ini. Sekian sahaja berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali kepada Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan.